serta yang terdiri daripada pengamal media masa termasuk media digital dari 15 agensi di seluruh negara tiba di Negeri Sembilan pada hari semalam, dan mereka mula melawat ke lokasi yang pertama, iaitu penghasilan produk IKS lemang sushi di Kuala Pilah. Dan pada hari ketiga hari ini, bermula pada 10 pagi tadi, mereka telah pun melawat ke Puspen Jelebu bagi melihat penghasilan produk berasaskan nanas, dan seterusnya meneruskan lawatan ke kampung orang asli Tohor bagi menyaksikan sendiri demo audit telekomunikasi, dan seterusnya di sini iaitu Taman Negeri Kanaboy. Dan untuk makluman semua, pada malam ini mereka akan berkemah di sini, dan pada pagi esok akan meneruskan aktiviti survival di Jeram Berungut. Dan dapat juga saya kongsikan program Kembara Media ini kembali dilaksanakan semenjak wabak COVID-19 melanda negara, dan program ini juga merupakan anjuran Jabatan Penerangan Malaysia, Kementerian Komunikasi Digital bagi menjayakan pemasaran yang berbentuk promosi dan publicity terhadap usaha dan kejayaan kerajaan dalam pelaksanaan polisi dan dasar rakyat. Di samping juga dapat membantu promosi dan publicity produk-produk usahawan kecil di kedua-dua negeri yang terlibat. Dan saya juga sempat menemu bual Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Sembilan, Encik Sabaruddin Yub Hamzah, yang menyatakan program ini juga bertujuan untuk menghargai jasa pengamal media, di samping mereka juga berpeluang untuk menyantuni rakyat dan dapat mempromosikan produk-produk tempatan dan lokasi menarik di kedua-dua negeri menerusi laporan yang mereka hasilkan sendiri. Jadi saya kira sekian sahaja perkongsian dari program Kembara Media Digital 2023 di Taman Negeri Kanaboy, Negeri Sembilan. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama Faiz Syaira. Terima kasih. Syaira, terima kasih. Bekas Pegawai Eksekutif Institut Automotif menghadapi 9 lagi pertuduhan di Mahkamah Session Shah Alam. Kali ini dia dituduh terlibat aktiviti pengubahan wang haram berjumlah 4 juta ringgit. Dato' Mamat Madani Sari bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Kesalahan didakwa dilakukan pada tahun 2021 dan 2022. Hakim Dato' Rozila Salih membenarkan pindaan kes dan mengekalkan ikat jamin RM300,000 yang sudah dibayar bagi kes sebelum ini. Mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 9 Jun. Meminta dan menerima rasuah RM30 juta. Seorang pengarah urusan syarikat berpangkat Datuk Seri dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 4 pertuduhan. Bagaimanapun tertuduh Datuk Seri Sim Chu Tiam, 54 tahun, mengaku tidak bersalah. Tertuduh dipercayai melakukan semua kesalahan itu antara bulan Jun hingga Julai 2021. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 16-A-B Akta SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta yang sama. Isu jenayah rentas sempadan di ASEAN makin membimbangkan. Paling utama, babitkan kes pemerdagangan orang menerusi pelbagai modus operandi. Terbaru, sindiket tipu pekerjaan secara dalam talian. Untuk mengatasinya, Malaysia ke ASEAN berkukuh kerjasama keselamatan serantau. Ini termasuk ada kalimat urus dengan Interpol dan ASEAN-APO. Keganasan dan kekerasan berterusan di Myanmar harus segera dihentikan. Kesaan dibuat pemimpin ASEAN kecuali Myanmar susulan serangan ke atas konvoi kemanusiaan dan pasukan pemantau ASEAN di Myanmar baru-baru ini. Insiden itu dikutuk dan dalamnya mesti bertanggungjawab. Ini bagi wujudkan persekitaran kondusif untuk penyaluran bantuan yang cepat dan selamat. Hanya dalam semasa seminggu, jumlah pelarian domestik di Sudan meningkat kepada lebih 700,000 individu. Data itu didedahkan jurucakap PBB minggu lalu. Pada minggu sebelumnya, 340,000 orang dilapor hilang tempat tinggal. Mereka terpaksa jadi pelarian domestik akibat pertempuran yang meletus pada 15 April. Sebelum itu, 3.7 juta orang sudah jadi pelarian domestik. Angka korban pemujaan di Kenya cecah 133 orang, kebanyakannya kanak-kanak. Semalam 21 lagi mayat mangsa ditemukan dari kubur di Bandar Malindi dipercayai jadi lokasi aktiviti pemujaan. Proses gali kubur dibuat berhati-hati untuk lindungi maruah dan privasi waris mangsa. Bulan lalu, negara itu dikejutkan dengan penemuan kubur besar di hutan Shakahola. 2 paderi didakwa hasut pengikutnya mati kelaparan, kononnya untuk bertemu Tuhan.
hasil sektor perkhidmatan berkembang 13.1% kepada RM560.3 bilion suku pertama tahun ini. Segmen perdagangan, borong runcit dan makanan dan minuman serta penginapan catat pertumbuhan paling tinggi. Ini babitkan peningkatan 13.1% kepada RM428.2 bilion. Seterusnya, segmen maklumat dan komunikasi selain pengangkutan dan penyimpanan yang bertambah 12% kepada RM77.8 bilion. LHDN optimis sasar kutipan hasil RM176.1 bilion bagi tahun ini. Kutipan cukai harian menunjukkan trend positif dengan merekodkan 20% lebih tinggi berbanding tahun lepas. Proses pengeluaran sijil halal dipercepat. Ia melibatkan status halal menu baru yang dibangunkan pengusaha atau pengeluar produk makanan yang telah memiliki sijil halal. Untuk tujuan itu, JAKIM dan Perbadanan Produktiviti Malaysia sedang menambah baik prosedur permohonan pensijilan halal. Saudara, paparan itu mengakhiri Kanta 744. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Faris Izzat Syarudin dan Hazel Desmond untuk paparan lebih komprehensif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Tabungan Kewangan Asia, fahami keperluan negara ASEAN. LHDN yakin kutip hasil lebih RM176 bilion. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tabungan Kewangan Asia IMF yang dicadangkan boleh menjadi mekanisme serantau yang dapat memahami realiti dan keperluan negara anggota ASEAN. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengulangi gesaan penubuhan AMF berkata langkah berkenaan sejajar dengan inisiatif ASEAN untuk mengukuhkan kebergantungan ekonomi dan jaringan keselamatan serantau. Following this initiative to enhance the region's regional economic independence and safety net, I've called for the establishment of an Asian Monetary Fund. A regional mechanism will be able to better understand the realities and the needs of countries in the region and thus propose more suitable remedial measures. Perdana Menteri berucap pada sesi pembukaan dan pleno sidang kemuncak ASEAN ke-42 di Labuan Bajo. Tambahnya, semua negara anggota perlu mempunyai keazaman bahawa ASEAN mempunyai kekuatan dan potensi untuk menentukan masa depannya sendiri. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan penerapan visi Komuniti ASEAN pasca 2025 perlu memfokuskan agenda integrasi serantau yang tertumpu kepada keperluan dan kebajikan rakyat. As well as improving ASEAN's capacity and institutional effectiveness and strengthen ASEAN's geopolitical and geoeconomic footprints and assertiveness in shaping a fair, just and ethical international order. And of course, deeply encouraged by this and would solicit the wisdom of more senior and experienced leaders like you, Mr. Chairman, and friends, because I think the vision seems to be very consistent with what we call in Malaysia as Malaysia Madani. Sidang kemuncak ASEAN ke-42 secara rasminya membuka tirai. Seramai 8 pemimpin kerajaan dari 10 negara ASEAN hadir ke sidang kemuncak ASEAN ke-42, kecuali Myanmar yang tidak dijemput serta Thailand yang bakal berdepan pilihan raya umum. Manakala Timor Leste hadir sebagai negara pemerhati.
Datuk Seri Anwar tiba dengan menaiki kenderaan elektrik EV dan disambut Presiden Indonesia Joko Widodo disusuli pemimpin ASEAN yang lain. Presiden Jokowi dalam ucapan pembukaannya menggesa perpaduan dalam negara anggota ASEAN selain integrasi ekonomi bagi membolehkan kesatuan itu memainkan peranan yang lebih penting dalam membawa keamanan dan pembangunan serantau.